khas oleh Olive House. Sesudu nikmat sebesar manfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton-penonton di rumah? Diharapkan semuanya sihat sejahtera belaka bersama keluarga tercinta. Kembali kita bersama di pentas Salam Baitullah 2020. Suatu kerinduan yang dibawakan istimewa oleh penaja kita Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Terima kasih diucapkan kepada qariah kita saudari Farhatul Fairuzah yang baru saja memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat yang ke-97. Antara kandungan ayat itu menerangkan tentang kewajipan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan salah satu daripada rukun haji, rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji bagi sesiapa yang mampu. Okey, semalam kita ada kuis, iaitu kuis harian dan juga kuis terkumpul. Jadi hari ini kita akan tengok siapa pemenang. Bagi siapa yang nama tak tertulis, lain kali tengok daripada mula sampai habis dan pastikan menjawab soalan dengan tepat. Sambil dapat harta, sambil dapat hadiah, insya-Allah dapat ilmu pengetahuan. Saksikan. Tahniah Cik Man ucapkan kepada para pemenang. Jadi memang kita setiap malam akan ada maklumat-maklumat yang akan kita jadikan soalan-soalan kuis. Baik, kembali ke Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jadi kalau semalam Ustaz Hafiz Hanifah dia paskan baton kepada Cik Man pada malam ini, dan malam ini insya-Allah Cik Man akan mengacarakan Salam Baitullah. Cuma agak berdebar sedikit pada malam ini kerana malam ini kita ada tetamu yang sangat istimewa yang akan membincangkan topik yang kita nak bincang hari ini umum, iaitu tentang soal jawab haji. Jadi penonton-penonton sekalian, jangan lepaskan peluang ini untuk bertanya apa saja soalan. Dan tetamu istimewa kita pada malam ini, siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli
Al-Bakri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya sangat bertuah sebab dapat bersama dengan Datuk untuk orang kata Salam Baitullah pada malam ini. Kalau tahun lepas Datuk sebagai mufti dan tahun ini Datuk hadir meneruskan lagi khidmat Datuk dalam portfolio agama, dan insya-Allah kita pada malam ini Datuk kita akan buka sesi soal jawab agama lah. Baik Datuk, sebagai memulakan tirai perbincangan kita pada malam ini Datuk, kita memang dikejutkan seluruh dunia ya beberapa bulan yang lepas, dan sekarang ini masih lagi ada saki-baki dia, iaitu makcik corona ni masih lagi merayap di sekeliling kita, dan pastikan anda semua berada dalam SOP yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Jadi Datuk, disebabkan oleh kedatangan COVID ataupun pandemik ini, Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan tentang halangan untuk memasuki Mekah untuk melaksanakan umrah. Tapi akhirnya Kerajaan Arab Saudi mengumumkan boleh ke sana dengan syarat-syarat yang tertentu dan bergantung kepada negara-negara yang membenarkan. Dan melalui kenyataan Datuk yang mengumumkan tentang penangguhan untuk melaksanakan ibadah haji daripada tahun 1441 Hijrah ke 1442 Hijrah. Jadi apa komen Datuk tentang isu ini? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya biasa panggil Ustaz Mang, walaupun orang panggil Cik Mang. Saya hormati dan juga penaja sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, isu haji ini sebagaimana yang dibacakan oleh saudari Qari'ah tadi jelas menunjukkan kepada kita satu taklifan Rabbani kepada orang Islam yang sifatnya liman istata'a ilaihi sabila, yakni mereka yang mempunyai kemampuan. Bahasa sendiri itu menarik, istata'a yastati'u, di mana di situ adanya tak alih sintak dalam bahasa Arab disebut ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Maknanya di situ bila sebut istata'ah ni maknanya komplit memerlukan sejumlah maksud yang memungkinkan untuk menyampaikan dirinya ke Mekah, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, az-zadu war-rahilah, adanya bekalan dan adanya dapatan sampai ke sana. Apa yang berlaku tahun ni adalah satu tahun yang cukup mencabar bagi kita bila disebut pandemik itu. Pada asasnya kami masih lagi memberi ruang dan peluang semoga kabus pandemik ini dapat berlangsung pergi. Tapi apa yang berlaku selepas daripada kita menyambut perayaan Aidilfitri masih lagi belum keselesaian. Pihak kita pun ada masalah lagi masa tu walaupun berkurangan, tapi di sebelah Saudi sana pun sama. Atas asas itulah kami telah membuat satu keputusan untuk menangguhkannya. Pandangan untuk menangguhkan ini kami masukkan dalam Majlis Fatwa Kebangsaan, dan saat yang sama kami dengan tertib membincangkan dengan Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara dan juga Kerajaan Malaysia, sehingga apabila dibentangkan, dipersetujukan, dan saya memaklumkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, dan akhirnya sebuah kesepakatan kita dapat buat dengan keputusan itu. Untuk nak buat keputusan itu, saya juga telah memaklumkan kepada Menteri Haji sana melalui duta dan bagi tahu apa yang berlaku. Dan akhirnya bila kita umum, menteri sana pun telefon saya bagi tahu bahawa dia ucap terima kasih kerana memaklumkan kepadanya, dan kemudian seterusnya menteri agamanya juga telefon bagi tahu hakikat yang berlaku ini. Jadi apa yang kami dapat mutakhir ini, mereka telah buat semua jemaah haji tidak dibenarkan pergi kecuali dalam jumlah yang begitu terhad, yang mana warga negara yang nak pergi pun warga negara luar yang berada di Saudi dah dalam satu jumlah yang kecil, yang mana ada dia punya peraturan-peraturannya. Saya juga telah menghantar surat melalui tabung haji memohon supaya diberi keizinan kepada wakil kita daripada tabung haji untuk melaporkan bagaimana suasana ibadat semasa pandemik COVID seperti ini. Jadi alhamdulillah, walaupun hati kami cukup berat untuk memutuskan bahawa haji
tak dapat dilaksanakan, tetapi bila melihat situasi dan pandangan ulama hampir sedunia seolah-olah semuanya bersepakat dalam isu seperti ini, maka haji tidak diwajibkan kerana liman istata'a ilaihi sabila. Dan kita pernah bincang dalam muzakarah haji peringkat kebangsaan berkenaan istita'ah, di mana ada seorang ulama telah menyebut dalam satu kertas kerjanya, salah satu daripada makna kemampuan itu ialah bukan sekadar amnut tariq, tapi tempat yang kita pergi itu selamat daripada wabak, daripada perkara yang menyebabkan mudarat lebih besar kepada jemaah haji. Itu sebagai mukaddimah. Jadi Datuk, kalau misal kata ada rakyat Malaysia yang memang dah lama tinggal di luar negara lah selain daripada Malaysia, so kalau dia nak melaksanakan ibadah haji daripada negara tersebut, adakah pihak di sini sama ada Kementerian Agama ataupun pihak kerajaan kita bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku? Tidak. Sebab bila kes macam ini kita telah buat satu keputusan. Keputusan yang kita buat bahawa rakyat Malaysia tidak dibenarkan pergi, terutamanya daripada Malaysia, yang dikecualikan hanya daripada Mekah dengan jumlah mengikut tasrih. Kaedah dia, tasrih ni maknanya satu kebenaran daripada kerajaan Saudi untuk mereka boleh pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Jadi apabila mereka tidak dibagi itu, maknanya kerajaan kita tidak bertanggungjawab. Saya suka nyatakan, setiap kali kita buat satu keputusan dalam kabinet sebagai contoh, kita juga mengambil kira tentang perundangan. Jadi perundangan bila keputusan dibuat, maka di gazet perundangan tersebut menyebabkan bahawa seseorang itu tidaklah boleh sewenang-wenangnya untuk pergi kerana kebertanggungjawaban kerajaan terhadapnya itu tidak ada. Pada masa itu dinasihatkan supaya patuhlah, kerana suasana yang berlaku sekarang ini saya sifatkan sebagai satu ujian Allah yang cukup besar kepada kita untuk menangani isu ini. Okey, Datuk, ada satu persoalan tentang kes visa Haji Furoda yang berlaku pada tahun lepas yang dia nak pergi ke sana terkandas dan terpaksa pulang kembali ke Malaysia yang katakan tidak melalui tabung haji. Apa komen Datuk tentang isu ini? Okey. Isu ini sebenarnya kebetulan pada masa tahun lepas sejumlah mereka yang terkandas tu datang ke pejabat saya. Bila datang, bincang dia cerita masalah-masalah. Saya senyum sajalah. Saya kata tak apalah. Jadi masing-masing nak marah macam mana. Saya kata saya pun pernah kena dah macam tu dulu. Jadi bila dah cerita, saya kata insya-Allah kalau kita ada peluang mungkin tahun hadapan boleh kita pergi. Tapi saya bertekad insya-Allah pada tahun hadapan isu jemaah haji Furoda ini mungkin kita boleh kemaskinikan sikit dan kita boleh letakkan peraturan bagaimana cara untuk nak menyelesaikannya supaya tidak timbul isu terkandas, isu visa yang dikatakan dapat tapi sebenarnya tak dapat, dan seumpamanya kita insya-Allah akan cuba menyelesaikan dengan sebaiknya. Wabi, berkenaan dengan isu persoalan tentang ibadah haji yang banyak ditanyakan oleh mereka yang nak melaksanakan haji itu, banyak berkenaan dengan dam, tentang hukum-hukum, tentang apa yang membatalkan. Maknanya hanya seputar itu sajalah setakat ini yang kita tahulah tentang orang kata pengalaman-pengalaman yang bertanyakan tentang ibadah haji. Jadi apa komen Datuk tentang hal ini? Ya. Alhamdulillah kita tengok sejak daripada dulu lagi tabung haji memainkan peranan yang amat baik. Dia ada satu pasukan yang dinamakan sebagai panel penasihat ibadat haji ataupun disebut AJPIH lah lebih kurang. Saya pun terlibat dalam satu jumlah masa yang panjang jugalah, beberapa tahun saya ingat. Jadi apa yang kita lakukan ialah selesai sahaja ibadat haji setiap tahun, contohnya pada bulan Safar ke, masa tu kita akan adakan apa yang dinamakan muzakarah haji peringkat kebangsaan. Segala hukum hakam
kita akan bincangkan dan kita akan menekuni. Dan ramai peserta-peserta daripada mereka yang berkeahlian dalam bidang haji, mutawih-mutawih, ustaz-ustaz yang datang dan kita munakasyah hukum tersebut. Akhirnya kita mengemukakan solusi di atas hukum-hukum tersebut. Alhamdulillah, saya mengambil kesempatan semasa saya berada sebagai mufti wilayah Persekutuan dahulu, mengajak beberapa ramai orang untuk sama-sama membina jawapan, kumpul dan bina serta menekuni balik untuk beri jawapan. Akhirnya kami namakan Bayanil Hajj, insya-Allah dalam proses sebanyak lebih kurang dalam 7 jilid yang kalau kita bahasakan dengan bahasa moden sebagai ensiklopedia haji lah. InsyaAllah saya harap tolong doakan supaya usaha murni ini tabung haji dapat keluarkan dalam masa sekurang-kurangnya akhir tahun ini, insyaAllah. Terima kasih Datuk. Banyak lagi perbahasan yang akan kita bincang pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana penonton di rumah, setia bersama kami dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan. Kita berhenti rehat seketika. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Sertai kuis Salam Baitullah 2020 setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas beserta 5 kata kunci program terkumpul akan menerima barangan tajaan penaja Olive House bernilai RM200. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan dalam siaran langsung dan Facebook Salam Baitullah sebaik soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Semua hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia Salam Baitullah 2020, segmen Ibrah Haji. Alhamdulillah, kalau anda lihat, perhatikan, begitu indah dan beginilah kerja kuat tim daripada Salam Baitullah 2020 untuk memberi kerinduan kepada anda tentang Haramain Tanah Suci Mekah. Dan beginilah keadaannya kalau anda ingin tahu sejarah di mana Telaga Zamzam bermula. Dua watak utama yang melakonkan pada ketika itu iaitulah Siti Hajar dan Nabi Ismail AS. Ketika mana Nabi Ismail AS menangis kelaparan, dalam keadaan inilah sebagaimana Siti Hajar berlari-lari daripada Safa ke Marwah untuk mencari air. Dan inilah asal sejarah kepada Telaga Zamzam. Para penonton yang dikasihi sekalian, Telaga Zamzam adalah ikonik utama di Mekah yang tiada di tempat lain.
Kewujudan air Zam-Zam sinonim dengan peristiwa Siti Hajar dan anaknya Ismail yang ditinggalkan di sebuah tanah yang gersang oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton bayangkan keadaan yang gersang seperti ini, panas dan kering, Siti Hajar berulang-alik ke sini ke sana daripada Safa ke Marwah dan akhirnya terpancut air atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah air yang dikumpulkan oleh Siti Hajar ini yang dinamakan sebagai air Zam-Zam sehingga kini. Jarak di antara Telaga Zam-Zam dengan Baitullah yakni Kaabah dekat sahaja. Kalau kita perhatikan di antara Kaabah dan juga jarak Telaga Zam-Zam itu adalah berhadapan dengan makam Ibrahim. Namun lokasinya tidak kita nampak di paras atas Kaabah tersebut. Dan pada mulanya air Telaga Zam-Zam ini ditarik daripada menggunakan tali dan juga baldi. Tapi hari ini telaga itu berada di ruangan bawah tanah. Pam elektrik menarik air dari bawah tanah dan melalui paip air dan juga bekas berhampiran dengan kawasan tawaf. Secara hidrogeologi, Telaga Zam-Zam berada di Wadi Ibrahim. Bahagian atas telaga adalah aluminium berpasir dan bahagian bawah adalah batu. Pusat Pengajian dan Penyelidikan Zam-Zam Arab Saudi menganalisis sifat-sifat teknikal Telaga Zam-Zam secara terperinci. Tahap air dipantau oleh sistem pengawasan digital yang menjejaki paras air, pH dan suhu. Telaga lain di seluruh lembah juga ditubuhkan dan beberapa perakam digital untuk memantau tindak balas sistem setempat yang berada berdekatan dengan Telaga Zam-Zam tersebut. Air Zam-Zam tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai bau yang jelas, warna yang jelas. Namun kita dapat merasai keenakan dan khasiat yang ada di dalam air Zam-Zam tersebut. Sebab itulah kalau kita nikmati ketika mana kita berada di Baitullah, kita berada di Mekah dan Madinah, kita minum air Zam-Zam tersebut seperti kita merasa nikmatnya air tersebut yang tidak dapat kita nikmati berbanding air-air yang lain. Inilah yang dikatakan sebagai salah satu nikmat-nikmat syurga. Dan kalau kita perhatikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bahawa ketika mana kita minum air Zam-Zam tersebut, ia akan dapat dinikmati dengan hajat apa yang kita minta. Mudah-mudahan ketika mana kita menikmati air Zam-Zam, doa dan hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan kupas lagi pelbagai info-info menarik dalam ibadah haji, Ibrah Haji Salam Baitullah. Teruskan bersama kami, banyak lagi yang saya akan kongsikan. Alhamdulillah, kembali semula ke pentas Salam Baitullah 2020, suatu kerinduan yang dibawa oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jadi bagi siapa yang baru saja mungkin duduk di ruang tamu, buka TV, kita bersama tetamu yang cukup istimewa kita, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri yang akan mengupas dengan lebih lanjut tentang persoalan haji dan umrah ataupun apa-apa saja yang berkenaan dengan ibadah haji. Jadi terima kasih diucapkan kepada ABY Ustaz Hariri kita yang baru saja cerita pasal Telaga Zam-Zam. Jadi penonton di rumah jangan pergi ke telaga, jangan pergi-pergi, duduk aja setia. Dan pada malam ini istimewanya kita membuka seluas-luasnya panggilan daripada penonton-penonton di rumah untuk menghubungi kita. Boleh menghubungi talian kami di studio 0322829841. Jadi bolehlah bertanya soalan. Sekali lagi ya, Cik Man ulang 0322829841. Jangan salah nombor, takut nanti kan ada penghantaran makanan. Baik, Datuk Seri kita sambung. Ya, kita ada pemanggil. Maaf Datuk Seri, kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nama saya Muhammad Zulhelmi. Zulhelmi daripada Kelang, Selangor. Oh, Kelang. Sihat ya Zulhelmi? Alhamdulillah, sihat. Okey, saudara Zul, silakan berbicara dengan YB. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah hukum kita nak menunaikan tawaf ifadah tengah malam selepas bermabit di Muzdalifah? Sebab kita lihat ramai jemaah
terutamanya VIP yang package mahal, mereka mencari ruang yang tidak sesak. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW melontar dan menunaikan tawaf ibadah selepas matahari naik pada 10 Zulhijjah. Jadi kita nak tahu nak tanya apakah hukumnya. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya, Zulhilmi. Dalam acara ibadat haji, sebagaimana yang dimaklumi, yang pertama sekali kalau kita tengok ni saya sebut ringkas, kita berada di Arafah pada hari yang ke-9. Kemudian bila masuk waktu maghrib, maka kita menuju ke Muzdalifah, yakni malam raya, malam 10. Dan dalam cara Nabi laksanakannya, Nabi bermalam, bermabit di Muzdalifah. Selepas daripada seperti dari separuh malam, maka di sini sebahagian ulama dia menyatakan bahawa boleh untuk melakukan acara iaitu melontar di Jamratul Aqabah, dia boleh melontar. Dan sebenarnya apabila kita tengok bila mana mereka nak melakukan acara melontar ni, ini yang biasa dilakukan. Selepas daripada melontar, mereka pergi ke Mekah, mereka tawaf, kemudian mereka bercukur, bersa'i, mereka bercukur. Tapi kalau baca sejarah Nabi buat selepas daripada solat subuh. Selepas solat subuh di situ kutip anak batu. Ini cara dulu benarlah. Biasanya sebahagian pelajar-pelajar Mesti Islam Madinah masa dulu-dulu dia buat berjalan kaki, memang dia akan buat tidur sungguhlah situ. Kemudian apabila sampai di Mekah, di Mekah, kalau pagi dia melontar dulu, sudah melontar dia boleh sembelih binatang kalau nak sembelih. Tapi sekarang ni ada tempat yang lain dah yang khusus. Kemudian pergi ke Mekah, tawaf Kaabah, selepas tawaf Kaabah kemudian sa'i. Ini cara yang Nabi SAW lakukan. Tetapi kita juga tengok sebahagian para ulama menyatakan selepas sahaja berada di Muzdalifah pada malam, setengah malam, dan dia boleh untuk pergi ke Mekah dulu untuk tawaf. Tak jadi masalah dia nak tawaf dan dia nak sa'i dulu. Ini kalau kita ambil dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada juga bagi beberapa pengecualian dan rukhsah. Bila mana Nabi buat waktu pagi, dengan cara selepas selesai sahaja salat subuh dan cerah tanah dah, dia pergi melontar. Ada sahabat yang bercukur, ada sahabat yang berguting, ada sahabat yang ikut cara Nabi. Maka bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, if'alu wala haraj. Buatlah, tak menjadi kesalahan. Kerana tertib tu tetap berlaku dengan Arafah dulu dan Muzdalifah. Kemudian di sini ada sedikit kelonggaran yang Nabi bagi. Dengan sebab itu, kita tak kata mereka buat seperti mana yang disebut tadi oleh saudara Zulhilmi sebagai batal dan tak sah ibadat haji. Tetapi dari segi afdaliyahnya, kalau nak ikutlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang paling afdal untuk kita melaksanakan ibadat haji. Tetapi saat yang sama, kita juga perlu meraihkan bukan semata-mata orang seperti ini, tapi kadang-kadang ada orang yang dalam kesukaran, orang sakit, orang uzur. Sebab itu kita di Mekah, di Mekah musim haji, ada orang-orang yang sakit yang kita panggil mereka ini berada dalam safari, wukuf safari, dan mereka hanya duduk beberapa jam selepas daripada waktu wukuf dan kemudian mereka pulang ke Mekah. Dek kerana ketidakseimbangan tubuh badan dan fizikal mereka pun datang dengan ambulan, kadang-kadang bas yang diambulankan untuk pergi ke Arafah semata-mata untuk mengambil wukuf. Kerana Nabi menyebut antaranya Al-Hajju Arafah,
haji itu tak dapat tidak mesti berwukuf di Arafah. Jadi jawapan kepada Ustaz ataupun kepada Cik Zulhilmi, apa yang dilakukan tidak menjadi kesalahan, sah, tetapi afdalnya sebagaimana yang kami katakan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Wallahu alam. Terima kasih dan diharapkan semoga saudara Zulhilmi berpuas hati dengan jawapan Datuk Seri. Datuk, berkenaan dengan persoalan dengan fiqh praktikal ini, yang antara yang selalu ditanya juga ialah berkenaan dengan selepas haji wada itu tak boleh nak ambil gambar ataupun berpaling menghadap Kaabah ataupun balik ke hotel. Kalau melakukan perbuatan-perbuatan ini mungkin akan terbatal ataupun dikenakan dam dan seumpamanya. Okey. Dalam isu ini, bila seorang itu telah melakukan tawaf wada', maka maksud sebenar tawaf wada' ini ialah kita menjadikan Kaabah itu sebagai akhir sekali ketika mana kita berada di kota Mekah. Itu hak sebenar. Kalau ikut dalam sejarahan Nabi dan juga salafus salih zaman dulu, dia siap dah barang-barang semua sekali itu. Kalau unta tu duk tambak dah tepi pagar ke apa ke. Kemudian dia pergi ke Kaabah, dia tawaf wada'. Sudah tawaf wada', dia terus naik unta, terus balik. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ij'alu akhira ahdikum bil bait. Maksudnya, jadikanlah akhir perjanjian kamu di kota Mekah ni dengan Kaabah itu. Maknanya itulah cara penghormatan kita kepada Kaabah dan itulah tawaf wada' sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku dalam situasi sekarang ini, sebagaimana saya sebut dalam muzakarah kita telah buat beberapa keputusan-keputusan yang kita telah tengok dari semasa ke semasa. Isu pelaksanaan apa yang dibolehkan selepas tawaf wada' ini telah kita sebut satu persatu. Perkara yang kita kata menjadi darurat kemestian yang tak dapat tidak, yang itu dibenarkan. Contohnya kerana sakit perut nak pergi tandas. Contohnya kerana dia terpaksa umpamanya tunggu bas yang lama, terpaksa tunggu kenderaan, dia pun tak tahu walaupun dia duduk selepas tawaf itu dibenarkan. Dan ada lagi beberapa bab yang dibenarkan. Jadi bab-bab seperti ini telah diperhalusi dan saya tengok daripada satu ketika sampai satu ketika ada perubahan dari satu masa ke satu masa, dan adalah beberapa istilah seperti menyambi atau apa itu telah dikemukakan. Walau macam mana pun, bagi saya yang paling penting kita cuba nak jelmakan tawaf wada' itu nampak termasuk dalam senaraian akhir ketika mana kita berada di kota suci Mekah. Wallahu a'lam. Maknanya untuk perkara mudarat tu, darurat tu tak ada masalah ya. Tapi kalau selfie wada' tak ada ya. Okey, jadi begitulah kalau kita berada bersama orang yang ahlinya, lega sebab banyak persoalan yang terjawab. Tapi kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali setia bersama Salam Baitullah 2020, suatu kerinduan. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Kuis soalan terkumpul. Anda perlu mengumpul semua soalan dan hantarkan jawapan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2020 serta lengkapkan slogan Salam Baitullah suatu kerinduan menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hantarkan jawapan dan slogan anda melalui pautan yang disediakan dalam Facebook Salam Baitullah. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat
alamat dan nombor telefon. Hanya pemilik akaun Facebook asal dianggap sah. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua jawapan yang betul, terpantas dan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Keputusan adalah muktamad, sebarang bantahan dan surat menyurat tidak akan dilayan. Dua pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan Olive House. Hadiah utama RM10,000 dan hadiah kedua RM5,000 yang akan dimasukkan ke dalam akaun tabung haji pemenang. Semua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja Olive House. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Allah sebut delima 3 tempat di dalam Al-Quran. 2 tempat di dalam surah Al-An'am, satu pada ayat 99 dan satu pada ayat 141. Dan satu tempat lagi dalam surah Ar-Rahman ayat 68. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Shadaqallahul azim. Di dalam kedua-dua syurga itu terdapatnya buah-buahan, ada besertanya kurma dan delima. Dalam hadis sendiri, dalam hadis riwayat Abu Nuaim, Nabi SAW juga ada bersabda, tidak ada delima di dunia ini yang tidak memiliki kandungan delima daripada syurga di dalamnya. Masya Allah. Kita tengok pengiktirafan yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis pada tumbuhan bernama delima menunjukkan betapa tingginya nilai delima di sisi Islam. Dari sudut ilmu nutrisi sendiri, kajian saintifik menemui kandungan khasiat yang banyak dalam delima ini, antaranya vitamin K, vitamin C, vitamin B, kandungan mineral yang tinggi, fosforus, zinc, zat besi, dan dia juga ada antioksidan yang tinggi untuk anti keradangan pada masalah kesihatan tubuh yang bernama punika lagi, kandungan dalam delima itu. Jadi bila kita dah tahu, kita dah maklum tentang kehebatan buah delima, bagaimana cara kita nak aman. Kita di Malaysia ni susah nak dapat delima. Delima ni tumbuhan yang banyak berada di Timur Tengah, di Eropah. Antaranya negara yang saya sebut Azerbaijan. Azerbaijan negara delima terbaik dunia. Hingga mereka menjadikan delima sebagai maskot negara mereka. Jadi bila kita susah nak dapat, maka amat disarankan untuk kita amalkan delima itu dalam bentuk jus dan pati. Jus delima dan pati delima untuk kita dapat prosesnya yang menyeluruh, kerana delima itu khasiatnya pada 4 elemen, iaitu isi, biji, tempulur dan juga kulitnya. Alhamdulillah, selamat kembali ke Salam Baitullah. Suatu kerinduan yang dibawa oleh penaja kita iaitu Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jadi untuk pengetahuan penonton, kapsul penaja sebentar tadi ada jawapan-jawapan untuk soalan kuis yang akan kita bacakan, yang akan kita berikan kepada penonton di penghujung rancangan. Jadi sebab tu kena tengok daripada awal sampai akhir. Okey, sekarang kita berada dalam segmen Khabar Tanah Suci untuk kita hello-hello bertanya tentang situasi apa yang berlaku di sana, dan bersama Cik Man pada malam ini iaitu Tuan Haji Ahmad Muzaffaruddin Iskandar yang merupakan mantan wartawan haji 2017. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Azman, apa khabar? Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Sihat Jadi maknanya 2017 Tuan Haji berkhidmat di sana sebagai wartawan, menguruskan jemaah-jemaah dan mengambil orang kata maklumat dan informasi. Mesti ada kenangan-kenangan manis Tuan Haji dekat sana. Boleh Tuan Haji share sikit? Ya Ustaz, kenangan-kenangan manis ni seperti mana Duyufur Rahman yang lain, pastinya ada menyimpan 1001 kenangan yang akan dibawa balik ke tanah air. Dan tak kurangnya saya sendiri melihat kenangan-kenangan ni apabila saya pertama kali menjejakkan kaki ke Madinah, Ustaz. Ya Allah, Madinah suatu kota yang penuh dengan kenikmatan, sangat rileks tempatnya, Ustaz. Dan benar kata-kata yang selalu kita dengar daripada ustaz-ustaz, yang mana di Kota Madinah ini, apabila kita masuk ke kota itu, sesungguhnya kita akan merasai ketenangan, Ustaz. Jadi ketenangan tu terus meresap ke jiwa. Itulah yang benar-benar saya rasa hilang rasa risau kepada anak dan isteri di rumah, Ustaz. Jadi di sana kita terus kekal beribadah, Ustaz. Kalau Tuan Haji diberikan peluang untuk berkhidmat sekali lagi, rasanya Tuan Haji nak
ke sana lagi ataupun macam mana? Ataupun tinggal sana terus ke? Nak terus ke sana mungkin agak payahlah Ustaz, tapi mungkin sekiranya ada lagi sekali peluang, saya nak pergi ke sana sendiri untuk beribadah saja Ustaz, bukan untuk kerja Ustaz. Betul, sentuhan bumi Mekah itu memang kata tidak dapat dinafikan. Sebab itu kita ada segmen khabar tanah suci untuk mendekatkan jiwa kita yang semakin rindu. Jadi Cik Man serahkan kepada Tuan Haji untuk bersama tetamu kita yang sedang berada di sana. Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih Ustaz Azman. Jadi malam ini kita akan bersama dengan tetamu iaitu pelajar Malaysia di Mekah, iaitu seorang pelajar di Universiti Ummul Qura, iaitu namanya Ustaz Zaki Misbari. Mungkin beliau sudah ada di talian bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Zaki, Assalamualaikum. Serahkan kepada Tuan Haji untuk bersama tetamu kita yang sedang Assalamualaikum. Nampak gayanya Ustaz, kita sedang mencuba sekali lagi, dan itulah dia. Tetamu kita Ustaz Zaki kini berada di perkarangan Universiti Ummul Qura, dan beliau akan bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk berkongsi serba sedikit mengenai perkembangan di Tanah Mekah Al-Mukarramah. Itu Ustaz, mungkin Ustaz ada persoalan untuk ditanya kepada Ustaz Tuan Zaki. Haji, apa cabaran yang Tuan Haji lalui sepanjang Tuan Haji berkhidmat sebagai wartawan haji pada 2017? Mana cabaran yang paling orang kata membentuk jiwa Tuan Haji sampai sekarang ni rasa sebagai seorang yang kuat? Cabaran macam-macam Ustaz, macam-macam cabaran yang saya terpaksa tempuhi sepanjang berada di sana. Antara cabaran yang tak mungkin saya lupakanlah Ustaz, iaitu pengalaman saya apabila anak isteri saya di tanah air, iaitu anak saya sendirilah, yang mana telah kena penyakit Ustaz, iaitu diserang oleh asma dan terpaksa diwarded. Dan pada time itu, pada masa itu saya tidak mampu berbuat apa-apa di Mekah dan hanya tinggal doa saja. Dan bila berdoa tu saya terus pergi ke Masjidil Haram untuk berdoa, dan akhirnya doa saya terjawab malam itu juga Ustaz. Yang mana apabila anak saya sedang ditahan di wad kecemasan, alhamdulillah selepas saya berdoa, time tu juga anak saya kembali pulih seperti biasa Ustaz. Yelah, dekat sana connection kita dengan Allah tu memang kuatlah. Kalau kat sini memang internet mungkin connection kadang-kadang disconnect. Dekat sana itulah peluang kita untuk lebih mendekatkan diri. So bagaimana dengan tetamu kita Tuan Haji? Ya, baik, kita cuba kembali semula kepada tetamu kita. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Ustaz Zaki, Assalamualaikum. Jadi Ustaz Zaki ada sedikit gangguan connection, mesti macam Ustaz bagi tahu tadi. Jadi mungkin lagi apa lagi Ustaz yang kita boleh sembangkan di sana Ustaz? Okey Tuan Haji, kita macam Tuan Haji macam Cik Mas sendiri orang Melayu. Tuan Haji orang Melayu kan? Ke UK? Okey. Jadi sepanjang Tuan Haji berada di sana, kita terdedah ataupun ada peluang kita untuk berkenalan dengan saudara-saudara kita daripada pelbagai bangsa. So ada kenangan manis tak dekat situ? Kenangan manis di sana Ustaz, apabila kita berjumpa dengan pelbagai bangsa yang macam Ustaz cakap tadi, bangsa daripada Nigeria, ada yang Negro, ada Mat Saleh pun ada, Cina, Jepun dan pelbagai lagi bangsa yang datang di sana bersama-sama untuk menunaikan fardu haji Ustaz. Yang bestnya kita sembang macam itik dengan ayam lah Ustaz. Jadi bila sembang apa yang tak kena itu ini, yang akhirnya bila semayang tu sama-sama buat benda yang sama dan ibadah kita semuanya sama, tak ada beza pun. Dan dengan kita berpakai ihramnya dan semua rupanya memang jelas kita hanya satu. Terus sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila depan Kaabah tu tak ada yang membezakan kecuali takwa. Tak ada perbezaan. Okey, so maknanya kita ada panggilan ya? Okey. Ya, saya. Jadi kita ada panggilan ketika ini di Skype dan bersama dengan Ustaz Zaki kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya sambungan kita lancar kali ini. Jadi Ustaz kini sedang berada di mana Ustaz? Jadi talian terputus sekali lagi. Namun begitu, apa kata kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama kami di Salam Baitullah Suatu Kerinduan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah, kembali ke Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawa oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jadi apakan daya kita merancang, Allah yang menentukan segalanya, tidak berkesempatan untuk bersama saudara kita di Tanah Suci Mekah dalam segmen khabar daripada Tanah Suci. Hanya Tuan Haji Muzafarudin berbicara dengan Cik Man saja di Malaysia ini. Baik, kita meneruskan perbincangan kita dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri kita berkenaan dengan persoalan tentang diri seseorang Datuk yang merasakan apabila dia balik daripada Mekah, dia melakukan dosa besar dan kesilapan. Jadi apa yang perlu dilakukan apabila orang kata bila pergi Mekah tu mungkin dah tak buat dosa dah, mungkin persepsi setengah orang. Jadi adakah haji ini diterima, dia sentiasa dibelenggu dengan kesalahan, adakah dia perlu buat haji semula? Apa komen Datuk tentang? Okey. Pertama sekali, orang yang balik daripada Mekah ni, yang pertama sekali kalau dia buat dengan sesempurnanya, hadis menyebut raja'a kayauma waladathu ummuh. Dia pulang seperti mana hari dia dilahirkan oleh ibu dia. Maknanya suci dan bersih. Artinya dia dalam keadaan baik. Sebab dalam satu hadis, wal hajju yahdimu ma qablah. Haji ini dapat menghapuskan dosa yang terdahulu. Itu hebatnya haji ini. Tapi dalam perjalanan kehidupan ni, bila kita buat haji, memang di sana ada tanda-tanda kemabruran haji. Antaranya perangai dia bila dia pulang, dia selalu beri salam. Yang kedua, dia mudah untuk jamu orang beri makan. Itu di antara tanda haji yang mabrur. Tapi dalam kehidupan, kadang-kadang mereka ini ialah rebah dengan godaan-godaan. Untuk menjawab perkara seperti ini, kita ada lagi cara yang lain, namanya taubat. Maka kita teruskan bertaubat, kata Nabi SAW, وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. Taubat ini dapat menghapuskan dosa yang sebelum daripadanya. Dan saya suka juga menyatakan, kalau boleh, selepas beberapa tahun atau beberapa bulan yang lama, maka lakukanlah umrah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunuba. Kamu ikutlah antara haji dan umrah. Maknanya selesai ibadat haji beberapa bulan, 5-6 bulan atau setahun kemudian buat umrah. Kerana kedua-duanya itu dapat membasmi kefakiran dan juga dosa. Jadi untuk jawab soalan tadi, lakukanlah umrah selepas daripada itu. Begitu juga dengan bertaubat kepada Allah. InsyaAllah pintu taubat Allah terbuka luas. Datuk, ada bagaimana pula ya persepsi setengah orang, dia belum pergi Mekah lagi lah, tapi disebabkan dia banyak melakukan kesilapan dan dosa ketika di tanah air itu, dia rasa macam risau untuk pergi. Sebab kadang-kadang ada setengah pihak menggambarkan, engkau dah buat dosa ni, nanti engkau nampak dekat Mekah, engkau tak nampak Kaabah, nampak benda yang engkau buat di tanah air dulu. Akhirnya benda tu seolah-olah menjadi penghalang. Dia merasakan diri dia tak bersih, kena bersih dulu baru pergi Mekah. Okey. Sebenarnya kita pergi ke Mekah juga sebagai satu cara untuk kita bersihkan diri.
Dengan sebab itu saya syorkan kita bacalah dalam kitab seperti Imam Nawawi Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Dia sebut dalam Mukaddimatul Hajj, salah satunya ialah dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Pergi ke Mekah, ada peluang kita boleh pergi ke Mekah, tapi kita bertaubat, kita berdoa, kita bersahabat dengan orang alim, orang soleh, dan kita baiki diri kita, insya-Allah itulah untuk mengubah kehidupan kita ke arah lebih soleh. Baik Datuk, di sini ada soalan daripada media sosial, iaitu soalan yang Cik Man rasa daripada seorang anak yang dilema lah, anak yang taat. Maknanya dia ada wang yang memang cukup-cukup untuk membiayai ibu yang sedang sakit. Dalam waktu yang sama, dia juga memang orang kata berkeinginan besarlah untuk menunaikan haji di Mekah. Jadi aulawiyatnya dari sudut ni mana yang perlu diutamakan? Okey. Kita tengok kalau kita dapat dua-dua lagi baik. Bagaimana cara kita dapat dua-dua tu? Mungkin di sana kita boleh adjust sikit dapatan kita ini dan cara untuk nak selesaikan dua-dua. Tetapi jika sekiranya darurat untuk menolong ibu ketika itu, maka aulanya kita tolong ibu kalau kita adalah anak yang hanya dia punya, tak ada lagi yang lain tak boleh nak bantu. Tapi kalau ramai anak, kongsi-kongsilah. Itu cara yang terbaik. Kerana berbakti kepada ibu ini, kalau kita baca dalam sejarah sebagaimana Uwais Al-Qarani dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain, mereka kita boleh tengok dalam suasana nak pergi ke Mekah pun mereka tangguh kerana darurat-darurat tertentu untuk menenangkan hati ibunya. Oleh kerana itu, bagi saya, kalau tak boleh nak himpun dua perkara, peliharalah ibu, itulah yang lebih aula. Bagaimana pula kalau seseorang yang dia sanggup untuk berhutang, memang dia tak ada keuangan, dari segi keuangan tu dia tak adalah, tapi dia berhutang dan dia yakin dia boleh untuk membayar balik hutangnya. Adakah ini dianggap sebagai dia tak ada kemampuan, ataupun dengan berhutang dan dia yakin boleh bayar hutang tu diwajibkan untuk dia berhutang? Okey. Hutang ini dibahaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya dan para ulama yang lain. Ada dua jenis. Dalam masa kita nak pergi haji, yang pertama, seboleh-bolehnya kita tak ada hutang lah. Itu yang terbaik. Yang kedua, bila kita ada hutang, hutang ni terbahagi pada dua. Satu, hutang yang dipanggil kita kena bayar segera. Satu lagi, hutang yang kita panggil sebagai hutang bertangguh bertempoh. Hutang bertangguh bertempoh ni sebagaimana hutang rumah, bayar 30 tahun. Setiap bulan 1,500, 600 kita bayar. Yang itu tak ada masalah. Kita boleh pergi bila mana kita ada dapatan untuk kita pergi kerana dia telah ada tempoh yang kita kena bayarnya. Tapi kalau hutang yang kita hutang dengan pak de, dengan mak de, dengan mak limah, hak ni 400, hak ni 500, hak ni apa, hak tu kena bayar dulu. Melainkan kita cakap dengan dia, kita minta izin dan kita kata selepas daripada saya pulang saya akan bayar, ataupun saya minta tangguh dulu, saya akan bayar selepas daripada itu, maka itu baru dibolehkan. Tapi kalau orang tu dia sengaja nak ini, maka dia telah menyalahi. Sepatutnya dia tidak termasuk dalam golongan yang istita'ah kalau dia ada keberhutangan seperti itu. Wallah. Betul, kalau dia ada harta terkumpul lah, tanah pusaka, lepas tu ada rumah pernah beli 2-3, so wajib tak dia jual rumah tu? Dalam masalah ini kita kena tengok juga, tak semestinya bila ada harta tu kita mesti kena jual, tidak. Adalah falsafah setengah orang kata kita jual nanti Allah ganti apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang tu dia jual, sepatutnya market value tu boleh tinggi. Tapi dengan sebab dalam keadaan macam itu terdesak, dia terpaksa jual murah dan seumpamanya. Atau kalau dia boleh jual pun, bila dia pulang dia tak ada, dia merempak. Maka itu tidak termasuk lagi liman istata'a ilaihi sabila. Sebab itu bagi saya, kalau isu seperti ini, bincanglah dengan ahli khibrah, kaum keluarga, dengan tenang bagaimana cara untuk kita ke Mekah. Kerana boleh jadi ada daripada kalangan keluarga memerlukan rumah-rumah yang tersebut, yang mungkin hari ini tak perlu, tapi 2 bulan lagi, setahun lagi dia perlu. Jadi perkara-perkara ini hendaklah dibincang dengan sebaik mungkin.
Okey. Datuk, ada satu persoalan daripada netizen berkenaan, dia agak falsafah sikitlah. Apabila kita dalam dakwah ini mungkin kita menerangkan kepada non-Muslim tentang penyembahan berhala dan sewaktu dengannya, tetapi seolah-olah apabila orang yang daripada non-Muslim ataupun mereka yang tidak faham tentang hakikat haji ataupun ubudiahnya haji itu melihat kita seolah-olah menyembah kepada objek, bersujud kepada objek iaitu Kaabah. Jadi macam mana kita nak bagi satu jawapan yang mengenyangkan mereka? Okey. Yang pertama sekali, dapatan dalam Al-Quran Karim adalah amat jelas. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Quraisy, "Falyabudu rabbahadzal bait." Maka hendaklah kamu sembah ataupun kamu abdikan kepada Tuhan rumah ini. Dia tak kata bait. Dia dah kata Kaabah tu. Dalam bahasa yang mudah untuk kita fahami, katakan Kaabah tu duduk di situ. Adalah satu berdoza besar, pergi angkat Kaabah tu letak sebelah lain. Kita nak sujud, nak semayang ke arah Kaabah yang baru dipindahkan ataupun tapak Kaabah tu? Jawab dia, tapak Kaabah tu. Sebab itu disebut kiblah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Walaupun dipindah fizikal, tak. Sebab Kaabah sendiri pun kalau kita tengok berapa kali dah diruntuhkan ataupun dibina semula. Jadi batu-batu yang tu kita tak sembah kepada batu-batu tu. Jadi kita boleh katakan yang kita melaksanakan ibadah tu kita bersifat menghadap sahajalah. Menghadap sahaja, dan kita ini sembah Allah, bukan sembah batu. Itu dari segi Islam lah. Dari segi Islam macam tu. Wallahualam. Baik, jadi banyak sebenarnya yang dapat kita kongsikan pada malam ini bersama Datuk Seri, dan esok jangan lupa setia bersama kami dalam Salam Baitullah. Dan apakah pengisian dan siapakah yang akan bersama kita pada malam esok, saksikan promo ini. Alhamdulillah, besok insya-Allah kita akan bersama Timbalan Mufti Selangor, Datuk Dr. Anan Opey. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Datuk, mungkin sedikit pesanan daripada Datuk sendiri kepada jemaah haji kita yang bakal melaksanakan haji tapi tak dapat, ataupun yang sudah kembali tapi mungkin rasa macam tak cukup ataupun tak sempurna. Silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kepada bakal-bakal jemaah dan juga umat Islam, masalah haji ini memang satu hal yang sentiasa tergiang-giang dalam telinga kita dan begitu subur dalam hati kita. Setiap diri kita memang ada harapan, cita-cita untuk pergi ke Mekah. Walau macam mana pun kita mesti memahami banyak situasi, keadaan dan juga pelbagai hal berkenaan dengan haji. Prosesan kita boleh ke Mekah, jejak kaki, selesai ibadat haji itu, kita adalah orang yang bertuah menjadi duyufur rahman. Apa makna duyufur rahman? Maknanya tetamu-tetamu Tuhan yang rahman. Untuk melayakkan kita menjadi tetamu Tuhan yang rahman, maka cubalah pakai akhlak kita dengan akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, semangat yang baik, ibadat dan seumpamanya. Insya-Allah kita akan dapat untuk menuju ke Mekah dengan doa dan munajat, harapan dan melengkapkan segala syarat-syaratnya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Jazakallahu khairan kasira. Terima kasih diucapkan kepada tetamu istimewa kita pada malam ini yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang sudi bersama kami di Salam Baitullah pada malam ini untuk merungkaikan pelbagai soalan, sama ada panggilan di rumah ataupun persoalan-persoalan yang memang telah disediakan di sini. Jadi insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi di malam esok bersama Ustaz Hafiz Hanifah kita. Cik Man akan pass button. Jadi jangan ke mana-mana. Sekian dulu penghujung rancangan kita berada sekarang ini. Jangan lupa kembali semula esok dalam Salam Baitullah 2020. Suatu kerinduan yang dibawa khas oleh penaja kita. Siapa lagi kalau bukan Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat.